Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin amin ya rabbil alamin. Sambungan kitab Hikam Abi Madian muka surat 13. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bil fidin amin. Maka bersabda ia, yakni bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka katanya, Allahumma hdihim fa innahum la ya'lamun. Ada riwayat Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi berdoa, Allahumma hdihim, ya Allah berikanlah mereka hidayat. Fa innahum la ya'lamun, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Dari doa ini adalah doa yang masyhur, yang diketahui ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah ke Taif. Maka orang Taif tidak menyambut dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya penduduk Taif menyuruh kanak-kanak yang tidak tahu apa-apa, disuruh melontar batu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi dihalau daripada Taif dan dilontar dengan batu dan pedarah tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika mana Nabi keluar daripada Taif tersebut, maka datanglah malaikat azab menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jikalau Nabi menginginkan, malaikat tadi akan mengangkat kota Taif itu naik ke langit dan terbalikkan. Itu yang ditawarkan oleh malaikat azab. Maka ketika ditawarkan itu, maka satu ucapan yang masyhur Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara dia, awal-awal Nabi kata, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa hilati. Nabi SAW menyatakan kepada Allah, ya Allah, aku mengadu kepada engkau ya Allah, lemahnya aku ya Allah. Dha'fa quwwati, betapa lemahnya kekuatan aku ya Allah. Aku mengadu kepadamu ya Allah, betapa lemahnya helah untuk berdakwah. Bermaksud tidak pandai berdakwah. Nabi SAW melihat segala kegagalan dakwah di Taif itu adalah disebabkan dia. Lemahnya aku berdakwah dan kurangnya helah aku ya Allah. Maka dalam doa itu Nabi katakan, ya Allah, sekiranya apa yang berlaku di Taif ini bermaksud kegagalan Nabi berdakwah ini, sekiranya Allah, kegagalan aku berdakwah di Taif ini tidak mendatangkan kemurkaan-Mu ya Allah, maka itu telah memadai. Nabi tahu gagal dia dakwah di Taif sebab tak ada orang yang terima dakwah dia. Sebaliknya dilontar dengan batu sebagainya. Ya? Dan ketika mana malaikat azab menawarkan untuk dibinasakan orang Taif tersebut, maka Nabi berdoa kepada Allah tentang betapa lemahnya dakwah dan sebagainya. Dan Nabi mengatakan, sekiranya Allah, kegagalan dakwah aku ini tidak mengundang kemurkaan-Mu ya Allah, maka itu telah memadai. Dan seterusnya Nabi berdoa, Allahumma hdihim, ataupun riwayat Allahumma hdi qaumi, ya Allah berilah hidayat kepada mereka, fa innahum la ya'lamun, mereka tidak mengetahui. Jadi peristiwa Nabi berdoa sebegini, ataupun peristiwa Nabi tidak menginginkan malaikat azab untuk binasakan orang Taif,
Di sinilah menunjukkan betapa pemaafnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu seorang yang sangat pemaaf. Ataupun kata ulama, sesuatu yang menimpa diri Nabi, sesuatu yang menimpa tubuh badan dia, maka Nabi maafkan. Tetapi Nabi tidak maafkan sesuatu yang terkena kepada agama. Sesuatu yang bersalah agama, itu Nabi tak maafkan. Kalau sesuatu yang menimpa tubuh badan dia, itu Nabi maafkan. Maka hadis ini menceritakan tentang sebelum ini bahawa sayugia kita melakukan kebaikan kepada manusia, sebagaimana disebut sebelum ini, iaitu memberi di antara akhlak yang baik itu adalah kita menolong seseorang yang mana orang tu tak tolong kita. Satu ketika kita minta tolong, orang tu tak tolong kita. Jadi satu masa dia minta tolong, kita tolong. Jangan kita balik balik. Oh, pandai minta tolong, bagi dia minta tolong, aku tak bagi. Itu balik balik kan. Jadi disebut di sini, di antara akhlak yang baik itu kita memberi kepada orang yang mana sebelum ini dia mengharamkan pertolongan kepada kita, memberi akan orang yang mengharamkan dan memaafkan kesalahan orang daripada orang yang telah menzalimi kita. Dan jika sampai akan dia seorang yang menjahatkan, seorang yang mendatangkan kejahatan kepada kita, ataupun orang yang mencaci, mencerca kita, maka kita balas yang baik kepada dia. Itu agama suruh kepada kita. Sebagaimana yang kita baca tadi. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebaikan kepada orang Taif. Maka hendaklah ia memeliharakan kaedah syarak dan berjalan ia dengan tariqah. Tariqah ni syariat lah. Dan muraqabah akan Allah Subhanahu wa taala. Ala dawam. Muraqabah kepada Allah sentiasa. Dan berpaling daripada dunia bit tamam. Berpaling daripada dunia secara sempurna. Maka barang siapa tiada melihat segala yang berlaku atas segala makhluk itu perbuatan Allah, maka tiadalah ada padanya kamal tauhid. Tidak adalah padanya kesempurnaan tauhid. Jadi cerita apa yang kita baca ni? Jadi kita tengok atas balik cerita dia, iaitu cerita apakah tanda seseorang yang kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cerita apakah tanda-tanda orang tu arifin, al-arif billahi. Itu cerita apakah tanda-tanda orang yang mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi disebut sebelum ini di antara tanda-tanda orang tu arif, kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama itu istiqamah. Istiqamah dalam perbuatan dia. Dan sentiasa menjaga syariat yang zahir. Sentiasa dia jaga syariat zahir. Nampak dia sembahyang tak tinggal. Nampak dia ke masjid tak pernah tinggal. Ada tanda-tanda tu. Tapi kalau mendakwa saja, tapi orang tu lain macam lah nampak. Masjid tanah bari, Jumaat tanah bari, mana kita tinggalkan. Tinggalkan saja. Sebab dikata sebelum ini bahawa tanda-tandanya adalah menjaga syariat yang zahir. Sebab katanya sekiranya seseorang tidak menjaga syariat yang zahir, macam mana kita kena kata batin dia itu tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak boleh dakwa nampak di luar ni di dalam ni anda ni. Kata dia kan. Dalam ni tinggi makrifat Allah Taala ni. Nampak je tak pergi masjid ni.
Kata dia kan. Tapi kita tak tahu makrifat ni. Tu tak boleh kita terima lah. Tak boleh terima pendapat macam tu. Jadi menceritakan bagaimana keadaan. Maka disambung lagi, di antara terlebih dalil yang menunjukkan seorang itu mengenali Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia memelihara akan waktu, masyaallah, melazimkan solat jamaah, solat Jumaat dan sebagainya. Seterusnya kita cerita satu-satu akhlak dia, sehinggalah mereka itu tidak membalas kejahatan manusia dengan kejahatan. Bahkan kejahatan manusia itu didoakan dengan kebaikan. Jadi cerita apa? Cerita apakah tanda-tanda orang yang kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian katanya hendaklah orang itu memeliharakan kaedah syarak dan sentiasa muraqabah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ala dawam. Muraqabah Allah ala dawam, sentiasa muraqabah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di antara hidayat yang sempurna yang Allah Taala kurniakan kepada seseorang, maka berkeinginan dia untuk menjalinkan hubungan kepada Allah Taala itu sepanjang masa. Bukan waktu tertentu je. Bukan masa nak salatnya. Nak salat ya kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Lain pada tu kita lalai. Jadi orang yang kenal Allah Subhanahu Wa Taala mestilah sentiasa ingin muraqabah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara amalan yang paling besar, dalam agama kita dan yang paling mudah, paling besar, paling mudah. Jadi ada seorang sahabat jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat dia kata, "Ya Rasulullah, amalan dalam Islam ni terlampau banyak," kata dia. Banyak warna amal Islam ni. Maka sahabat kata, "Ya Rasulullah, tunjukkan aku satu amalan yang mudah aku lakukan. Tapi besar nilai." Oh, pandai betul. Amal dia mudah, nak besar pula. Macam kita nak cari kerja lah. Bagi satu kerja tuan, saya nak kerja yang paling ringan mana, tapi lagi besar, gaji paling besar. Tak ada sini macam tu dah. Habis ke mana? Kat Planet Pluto tu dah. Dia orang ngobat payah nak cari macam tu kan. Saya nak kerja yang paling ringan, gaji besar. Kerja apa tu? Sains surat, betul tak? Sains surat. Itu pengarah je. Mana ada kerja mudah gaji besar? Tu orang tu memang dia nak mudah-mudah kan. Tetapi para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, dalam Islam ini banyak amal, terlalu banyak amal. Entah nak beramal yang mana pun tak tahu. Habis kenapa? Tunjukkan aku satu amalan ya Rasulullah yang ringan tapi pahala besar." Maka Nabi kata, "Ma zala lisanuka ratban bi dzikrillah." Nabi kata, sentiasalah lidahmu itu basah kerana berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka banyaklah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang kelebihan zikrullah. Betapa banyak ayat dalam Al-Quran yang menceritakan tentang zikrullah. Dalam Al-Quran banyak ayat yang menceritakan kelebihan zikrullah. Dalam hadis pun banyak yang menceritakan kebaikan, ketinggian makna zikrullah. Tak cukup sekadar itu lagi, maka ada dua hadis yang sangat luar biasa. Satu hadis lebih kurang maksud dia, Nabi mengatakan, nak tak aku tunjukkan kepada kamu, hal adullukum alal amal. Nabi kata, nak tak aku beritahu kamu satu amalan yang lebih besar nilai dia daripada bersedekah emas dan perak, dan lebih besar pahala dia daripada kamu pergi ke medan perang lawan musuh
sama ada engkau memenggal leher musuh atau leher kamu terpenggal. Maksud penggal leher musuh, berjaya kita bunuh musuh. Leher kita terpenggal, maksud kita mati di medan perang. Mati syahidlah. Dan Nabi kata, tak aku beritahu amal yang lebih tinggi pada itu. Apa dia ya Rasulullah? Zikrullah. Nabi kata, berzikir kepada Allah Ta'ala. Satu hadis lagi, dia mengatakan man ajaza 'anil laili ayyukabidahu. Barang siapa tak mampu nak bangun malam untuk qiyamul lail. Tak mampu kita nak qiyam. Tak apa dah berumur, dah latih, kita nak tidur balik, besok juga nak tidur, esok gilah nak bongkar pula. Kok terbongkar tengah malam pun sekadar terkopi-kopi lak balik. Ataupun nak bongkar pun kau nak terkancing kan. Nak bangun solat tu borek sungguh. Maka Nabi kata man ajaza 'anil laili ayyukabidahu. Barang siapa tak mampu nak bangun qiyam tengah-tengah malam. Wal bukhli 'anil mali an yunfiqahu. Dan kodakut nak menafkahkan harta. Tahu ada kodakut pula. Nabi kata barang siapa tak mampu bangun malam, barang siapa kodakut nak menafkahkan harta, kemudian wal khaufi 'alal adui ayyujahidahu. Dan dia penakut nak pergi medan perang. Takut tak berani kita. Ada tawaran nak pergi Gaza. Jangan. Ada yang semangat kan. Ada yang semangat tak ada. Ada yang semangat kan. Lepas tu ada yang takut dia. Nabi kata wal khaufi 'alal adu ayyujahidahu. Dan dia takut nak pergi medan perang lawan musuh. Nabi kata apa nak buat? Fal yuksir an zikrillah. Maka orang ni banyakkan berzikir. Masya-Allah, nak nak bangun qiyam tak mampu. Nak sedekah harta kau ada pun kau takut. Banyak bono nak boli. Kemudian nak jihad di medan perang takut. Fal yuksir an zikrillah. Nabi kata, banyakkan berzikir. Mudah yang duduk untuk berzikirlah. Betul Allah sekejap buka balik mata. Berzikir, tu pun tak nak. Tak nak. Kita nak ngabarkan apa kan? Rugilah. Kalau nisbah akhirat, rugi, bodoh dan sebagainya. Lemahnya iman kita. Sebab kita mendapat pahala yang mudah begitu sahaja. Bahkan kalau melihat hadis-hadis tersebut, bermaksud dalam Al-Quran, dalam hadis berbicara tentang itu, maka kesimpulan dia, kita mengatakan bahawa zikir itu adalah satu amalan yang kita tidak tahu nilai dia. Sedangkan hadis-hadis yang banyak itu menggambarkan tinggi sangat nilai zikir itu. Kenapa? Apa maksud zikrullah? Maksud zikrullah, kita menjalinkan hubungan dengan Tuhan kita. Kita menjalinkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dia. Kita rasa biasa-biasa saja ke? Menjalinkan hubungan, masya-Allah, kita menjalinkan hubungan dengan Allah yang menjadikan seluruh alam ini. Kita menjalinkan hubungan dengan Allah yang menjadikan syurga, yang menjadikan neraka. Kita menjalinkan hubungan dengan Allah yang menjadikan kita. Bukan sedih-sedih dah. Bukan kocik-kocik punya hal. Menjalinkan hubungan dengan Allah sabah-sabah darajat sebenarnya. Cuma kita tidak tahu. Sebab tu hadis Nabi tadi, Nabi mengatakan bahawa ada yang lebih baik daripada sedekah emas perak, ada lebih baik daripada orang mati syahid. Masya-Allah, kita kata. Iaitu zikrullah. Kenapa zikir lebih besar daripada mati syahid? Pada satu sudut pandangan. Ada juga ulama tolak, tak ada orang mati syahid lebih besar darjat di sisi Allah SWT. Itu panjang perbahasan ulama. Ada ulama dia tolak pendapat tu. Kalau khabar zikir lebih baik kan? Tak payah orang-orang duduk masjid ni semua kata dia. Jadi panjang perbahasan itu. Tapi kita tidak nafikan bahawa
Zikrullah itu setinggi-tinggi derajat. Kenapa? Sebab berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tamat ya, nanti sebagian tamat ya. Walaupun sebagian tamat, tapi luar biasa. Alam barzakh lebih hebat dalam dunia. Alam barzakh lebih hebat dalam dunia. Ya, orang tak ada kembali ke dunia. Kalau semata-mata balik ke dunia, kalau semata-mata keluar dari alam barzakh balik dunia, oi duduk rumahnya balik. Lepas tu puluh kiri tikip pilah kelambat ayahat belum sedani. Lepas kat tu yang ada payah. Itu maksudnya. Kita orang sekarang orang punya gitu kan. Beli rumah, makan, tidur. Poi pilah. Poi kelumpur kan tak terdayu pula. Betul. Pilah, suapan, bahau. Sedani ayahat. Jadi Allah dan alam barzakh dia tak ada balik.
Kalau itulah maksud balik ke dunia, dapat hidup macam tu. Dapat duit pencet setiap bulan. Betul. Kalau tak nak balik. Sebab apa? Sebab alam barzah lebih hebat kehidupan dia. Alam barzah lebih hebat kehidupan. Itu alam barzah. Adapun syurga, syurga belum lagi. Ulama kata tak ada orang mukmin masuk syurga lepas mati kecuali orang mati syahid. Setelah mati itu syahid. Jadi orang mati syahid meninggal saja, Allah Taala bawa roh dia dalam syurga. Bermaksud kemuncak orang mati syahid mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Zikrullah, apa kemuncak dia? Penghujung dia. Kalau ikut tertib dia, ikut adab dia, maka ke mana pergi dia? Maka ulama kata berzikir ini kita akan dapat Tuhan yang menjadikan syurga itu. Kita dapat Tuhan yang menjadikan syurga. Mana lebih hebat? Allah Ta'ala yang menjadikan syurga atau syurga yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Sudah pastilah Allah Ta'ala lebih daripada segala-galanya tanda-tandingannya. Apa maksud kita mendapat Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Kita mendapat ma'rifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita mencintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita mengagungkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada yang lebih besar kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana pada yang kita sebut bahawa syurga kita ada dua. Syurga kita ada dua. Asal kejadian kita adalah daripada syurga. Asal kejadian kita daripada syurga. Kalau kita tengok balik atuk moyang kita sampai kita, maka sampai kepada Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam berasal daripada syurga. Itu asal kita daripada syurga. Dan kita diturunkan Nabi Adam alaihi di dunia dan seluruh anak cucu dia berada di dunia. Untuk apa? Untuk masuk bagi ke syurga. Tetapi ketika itu kita masuk syurga dengan kemuliaan. Kenapa dengan kemuliaan? Sebab kita masuk syurga dengan amal kita, dengan taat kita, dengan iman kita, dengan salat kita. Sebab itu ulama mengatakan, apakah Nabi Adam alaihi salam keluar syurga ke bumi satu penghinaan, turun darjat dia? Daripada syurga, masya-Allah. Sebab dikatakan Nabi Adam AS turun ke dunia, muntah-muntah dia. Sebab dunia ni busuk bau. Bila dah bau syurga, turun ke dunia, busuk lah. Tapi kita dah rendah duduk sini, tak bau dah busuk dah. Orang duduk dekat kilang latah, sebelah sambung kita lalu sekali tak tahan dah. Tapi orang duduk situ, elok makan nasi tu. Dia dah biasa kita sekali pergi tak tahan kita. Jadi kita dah biasa dengan dunia. Tapi Adam AS turun ke dunia, Masya Allah, bau sangat busuk dalam isbah dia. Maka ulama mengatakan bahawa Nabi Adam AS turun ke dunia bukan bermaksud betapa rendah kedudukan dia, tak, untuk meninggikan darjat Nabi Adam AS. Kenapa? Sebab kalaulah Nabi Adam AS dijadikan terus masuk syurga, beranak pinak dalam syurga, maka tidak ada kemuliaan ibadah, tak ada kemuliaan jihad, tak ada kemuliaan mujahadah, tak ada. Jadi Nabi Adam turun ke dunia untuk kita diberikan kemuliaan taat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu maksud kita akan kembali ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun roh kita, apabila Allah Subhanahu Wa jadikan roh, ada ke cerita Tuhan jadikan roh? Allah Ta'ala cerita jadikan Nabi Adam AS daripada tanah. Dia ambillah beberapa tanah ke dunia ni, bawa dibuat dalam syurga. Cerita jasad Nabi Adam tu macam tu kan. Dibiarkan sekian lama dalam bentuk tanah. Sampailah waktu dia Allah Ta'ala nak hidupkan, maka ditiupkan roh. Biasa ditiupkan roh, maka hiduplah Nabi Adam AS. Diceritakan sejarah jasad Nabi Adam AS. Allah Ta'ala sebut dalam
dalam Al-Quran bahwa Nabi Adam AS dijadikan daripada tanah. Ada hadis-hadis yang menceritakan kisah itu. Jadi berasal daripada syurga tubuh badannya dan dimasukkan roh. Cerita roh ini bagaimana? Maka roh ini kata ulama dia berasal daripada syurga dia juga. Nabi Adam berasal daripada syurga dia. Roh pun berasal daripada syurga dia. Maka syurga roh itu adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Roh itu berada di hadrat Allah Subhanahu wa taala. Itulah syurga roh. Karena kebahagiaan roh, kenikmatan roh, kebahagiaan dia adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah syurga roh. Roh dia tak kenal makna kelazatan makan. Roh dia tak kenal makna kelazatan berkahwin. Dia tak tahu makna itu. Roh dia tak kenal makna nikmat harta. Dia tak kenal. Dia tak tahu. Roh hanya kenal Allah Subhanahu wa taala sahaja. Itulah syurga dia. Syurga dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syurga dia memandang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan yang layak bagi roh. Itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana Allah Taala bertanya kepada roh-roh manusia, alastu bi rabbikum? Wahai roh manusia, bukankah aku ini Tuhan kamu? Maka yang menjawab itu adalah roh. Maka Al-Quran kata, qalu bala. Mereka menjawab, bahkan ya Allah, engkau Tuhanku. Jadi ketika itu roh berhadap kepada Allah. Qalu bala syahidna. Roh kata, ya bahkan betul ya Allah. Bala syahidna. Jadi kalimah syahidna ini adalah kata-kata yang menempati hal sebenar. Dia tidak berkata dengan lidah sahaja, tapi dia berkata dengan ahwal, hal keadaan dia. Dia berkata dengan hal apa yang berlaku, itulah yang disebut. Apa yang berlaku kepada roh, musyahadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata qalu bala syahidna. Bahkan ya Allah, engkau Tuhanku dan aku syuhud kepada engkau. Aku menyaksikan engkau. Kalau roh menyaksikan Allah, apa maksud dia? Masya Allah. Kalau roh menyaksikan Allah, bermaksud roh menyaksikan kesempurnaan Allah. Roh menyaksikan kecantikan Allah Subhanahu wa taala. Roh menyaksikan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Roh tak perlu pandang ke lain dah. Tak pandang ke lain apa? Dia memandang kepada Khaliq, kepada pencipta. Maka ulama mengatakan itulah syurga kepada roh. Itulah syurga kepada roh. Jadi kalau orang mati syahid, dia masuk syurga. Tapi orang yang berzikir, maka kemuncaannya dia akan mendapat makrifat. Apa maksud dia? Bermaksud bila kita banyak berzikir, maka Allah Subhanahu wa taala akan limpahkan kepada kita rasa cinta kepada dia. Kita berzikir, Allah Subhanahu buka hati kita, maka kita memandang dunia ini rendah, memandang harta ini rendah, sehingga kita memandang makhluk ini rendah. Sebab hati kita telah melihat kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah kemuliaan zikrullah. Sentiasa kita merasai kewujudan Allah Subhanahu wa taala, sentiasa kita melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka ini setinggi-tinggi derajat. Setinggi-tinggi derajat. Maka katanya, dan hendaklah orang itu memelihara syarak yang zahir, berjalan dengan tarikat syariat, dan dia muraqabah kepada Allah ala dawam. Muraqabah Allah Ta'ala secara sempurna. Tidaklah kita tidak muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali kita tidak menyaksikan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Kalau hati kita ingat ke lain, ingat tak boleh ingat makan, bolehlah. Tapi ingat makan yang melampau kan. Hati kita ingat berharta,
Ingat duit, bila orang dapat 2 juta ni, bila orang dapat 3 juta ni. Kita mimpi yang itu saja. Kecuali kita tidak faham maksud muraqabah pada Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita tak faham Tuhan kita. Kita tak faham Tuhan kita. Kalau kita faham Tuhan kita, sentiasa kita nak ingat kepada Dia. Disebabkan kita tak faham Tuhan kita, maka kita suka ingat benda yang lain. Benda yang lain kita ingat. Sebab kita tak faham Tuhan kita. Sekiranya kita mengenali Tuhan kita, kita nak ingat Dia sepanjang masa. Ataupun bila hati kita lalai, kita nak kembali balik. Ataupun kita berada dalam keadaan sadar. Lalai itu kita sadar. Macam mana lalai sadar? Lepas tu, dah lalai. Kembali kita ingin menghadap Allah SWT. Masya Allah, menghadap kepada Allah sangat mudah. Sangat mudah menghadap Allah. Cuma kita yang tak ada. Menghadap kepada Allah sangat mudah dan tinggi derajat dia, sangat mudah. Habis kenapa tak buat? Malih. Maka kalau begitu bermaksud bodoh ni kita. Bodoh yang sangat mudah pun tak ada. Maka Allah Ta'ala kata kita ni jahul. Jahulan. Jahul sifat mubalaghah kepada jahil. Jahil ni bodoh. Kalau jahul sangat bodoh. Allah Ta'ala sifatkan manusia itu kebanyakan ni jahul. Maka Allah Ta'ala mengatakan innahu kana zaluman. Zaluman tersangat menzalimi. Bermaksud kita menzalimi diri kita sendiri. Jahula sangat jahil. Kita zalim sangat jahil. Kenapa? Sebab sesuatu yang paling tinggi untuk dicapai di dunia ini adalah makrifat pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah setinggi-tinggi pencapaian yang untuk kita capai ketika kembali hidup sebelum kita mati. Sebelum kita meninggal dunia, hendaklah kita mencapai derajat setinggi-tingginya. Kalau kita tak ke arah itu, maka kita termasuk dalam apa yang Allah Ta'ala menyebut bahawa manusia itu innahu kana zaluman. Manusia itu zalim. Kenapa zalim? Kita menzalimi diri kita, kita pergi mulia yang lain. Kita muliakan harta, muliakan dunia, muliakan makhluk. Kita menzalimi diri kita, akhirat nanti kita akan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Layakkah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sekiranya di dunia kita mentakzimkan benda yang lain, bukan, tidak semudah itu kita nak takzim Allah Ta'ala. Tapi paling tidak kita usaha untuk takzim Allah SWT. Masalahnya kita biarkan hati kita ini tertambat kepada dunia. Biar tak ada siapa marah kita kata, biar saja hati kita lalai daripada dunia ini, sehingga dunia itu menambat hati kita, maka terhalang kita untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut nama Allah Ta'ala mengantuk. Dah lah kita mau kona pula berarti makan. Makan ni boleh. Sabar dia beli. Sesuatu yang berkaitan dengan nafsu itu, masya-Allah, buat ingatan kita. Sesuatu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, malih kita nak ingat. Zaluman jahula. Sangat zalim dan sangat jahil kita. Kenapa kita kata makrifat itu setinggi-tinggi pencapaian? Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, itu tujuan manusia dijadikan. Allah Ta'ala sebut tujuan dijadikan manusia kerana itu. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah menjadikan jin dan manusia untuk ibadat. Ibadat ini kata Abdullah bin Abbas ma'rifat. Bukan ibadat dalam dikata dah sembahyang dah tadi. Zuhur dah sembahyang, asar dah sembahyang, isyak dah sembahyang, subuh dah sembahyang, bulan Ramadan dah puasa, haji dah 2 kali dah, umrah tak terkira puasa dah. Rasanya dah selesai. Kita jadi hamba. Bukan itu maksud ibadat kata Ibn Abbas. Maksud ibadat adalah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud tidak memadai kita salat, kecuali salat kita dengan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak memadai ibadat kita, seperti ibadat kita dengan ma'rifat. Sehinggalah tidak memadai hidup kita, kecuali kita hidup dengan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mana sentiasa kita mengagungkan Allah, sentiasa kita merasai kewujudan Allah, sentiasa kita merasai kebesaran Allah Ta'ala. Itu tujuan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu tujuan kita. Oh, macam tu benar pula betul dah. Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin maksud untuk ibadat. Ulama kata ibadat itu maksudnya makrifat. Bermaksud satu benda yang kita tinggalkan, kita malah nak boloh hati kita ni. Nak memboloh hati ni malah. Atau mungkin kan tak penting mana. Kita juga so. Sedangkan sangat penting dan tuntutan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun dengan makna yang lain, ataupun dengan makna yang lain kita kata, ketika mana manusia berada dalam alam arwah, maka yang paling agung itu adalah Allah. Sebab manusia itu nilai pada ruh, bukan pada jasad. Nilai manusia pada ruh, bukan pada jasad. Allah Subhanahu Wa Taala bila nak lihat kita, dia tak pandang tubuh badan kita. Dia pandang kepada ruh kita. Allah Ta'ala pandang kepada ruh dan hati kita. Allah Ta'ala tak pandang jasad kita. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum. Hadis kata, kalau Tuhan nak pandang kepada kamu, dia tak pandang pun rupa kamu. Hitam kau deh, putih kau deh, orang Arab kau deh, orang Jongkul kau deh. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Allah Ta'ala tak pandang rupa baras kamu. Wala ala ajsadikum. Bukan berjasad. Walakin ila qulubikum. Tetapi Tuhan pandang hati kamu. Hati ruh benda yang sama makna dia. Allah pada ruh itu. Kenapa? Sebab kita ada perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa perjanjian dia? Perjanjian dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, kami nak turun ke dunia ya Allah. Ya Allah, kami nak turun ke dunia. Kami nak jadi khalifah ya Allah. Tapi tidak semudah itu. Jadi bila kita menerima khalifah di dalam buku bumi ini, tuntutannya kita perlu mencintai Allah. Kita perlu mengagungkan Allah. Kita perlu makrifat kepada Allah sebagaimana alam arwah dahulu. Masya Allah, dalam alam arwah dulu Allah Ta'ala lah yang paling agung. Allah Ta'ala yang paling kita cintai. Allah Ta'ala yang paling nikmat. Tidak ada syurga kita kecuali di hadapan Allah Subhanahu. Itu keadaan kita. Bila kita menerima amanah dunia, apa maksudkan amanah dunia? Maksud amanah dunia ni, maka Allah Ta'ala kata, ya manusia, kamu pergi ke dunia, kamu masuk dalam jasad itu ada nafsu, tetapi tuntun dia hendaklah kau kekal makrifat kepada aku sebagaimana al-marwah. Oh, tak susah. Mana boleh dalam al-arwah kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dunia ni kita cinta kepada harta. Bermaksud kita tidak lagi amanah dan kita mungkin janji kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita jadi isteri dan kawan lah. Masa kecil-kecil main baik, kita baik. Selama-lama kita dah besar pun nanti kita baik. Jangan sombong ayo. Tak. Ibu dah besar jadi mengetahui dia tak kenal gitu lah. Nampak pun yang tua ya. Macam dia. Dia ni tak dah tak pernah dah lupa lah. Jadi begitulah umpamanya bila kita datang ke dunia ini tanpa kita makrifat pada Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa kita mengagungkan Allah, itu satu kesalahan bagi kita. Kenapa satu kesalahan? Sebab kita yang pilih untuk mencintai lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pilih. Kita yang nak mencintai dan kita malah nak mujahadah. Sebab tu nak menghilangkan rasa cinta kepada dunia, itu perlu mujahadah sehingga Allah Ta'ala tengok kuatnya kita istiqamah, kuatnya mujahadah, maka Allah Ta'ala tunjukkan jalan untuk sampai kepada dia. Maka Allah Ta'ala menjanjikan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah Ta'ala janjikan walladzina jahadu fina, orang yang berjihad, orang yang mujahadah pada jalan kami, fina, pada kami. Ulama tafsir kata ayat polit sikit. Allah Ta'ala kata fi sabilina, tak fina. Walladzina jahadu fina, barang siapa mujahadah pada kami, bermaksud untuk mencintai, mujahadah untuk mendapat cinta kepada Allah.
mujahadah untuk mendapat makrifat kepada Allah. Maka Allah Ta'ala kata apa? Lanahdiyannahum subulan. Kami akan beri dia petunjuk beberapa jalan. Sebab tu nama jalan untuk makrifat banyak, bukan satu saja. Tapi bila kita bersungguh, Tuhan tunjukkan jalan dia. Tuhan permudahkan kita. Akhirnya dapat kita musyahadah kepada Allah, dan mungkin tak sama dengan musyahadah yang dulu. Sebab musyahadah yang dulu, jasad tak ada, nafsu tak ada, bini tak ada, anak tak ada, kereta tak ada, rumah tak ada, tanah kelapa sawit tak ada, semua tak ada. Masa tu musyahadah lengkap. Adapun di dunia ini kita nak musyahadah kepada Allah, banyak mana kita nak fikir, kereta kita nak fikir, rumah nak fikir, kereta bosa, rumah bosa, orang rumah pun bosa, semua macam mana nak musyahadah Allah SWT? Kita pun sungguh-sungguh. Adalah rasa cinta Allah SWT, adalah rasa keagungan Allah SWT. Itu pun dah apa kita kata, dah kita laksanakan tugasan kita. Jadi satu tanggungjawab. Sebab tu ulama tasawuf dia cerita bab ni, kita bab makrifat bagi orang yang faham dan juga terima apa yang disebut oleh para ulama tasawuf. Dalil dia ada. Kalau kita nak terima, cari bermaksud malang kita. Ketika mana kita meninggal dunia, nyawa kita dicabut oleh malaikat maut, maka hati kita terkenang benda-benda yang lain. Masya Allah, kita ruginya kita. Ketika mana malaikat maut cabut nyawa kita, hati kita tamak pada dunia, hati tamak pada harta, hati kita terbang pada manusia. Masya Allah, sedangkan kita menuju ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala, tapi hati kita tertambat pada makhluk. Allah Taala tak tahu kok. Allah Taala mengetahui apa saja yang hati kita ni. Allah Taala tahu. Jadi kalau begitu, kita usaha untuk mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, berbahagialah orang itu. Bila dicabut nyawa oleh malaikat maut, dia membawa hati dia yang sempurna itu, cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bodoh itu boleh diusahakan, tapi dengan mujahadah, mengikut qadar setakat manakah penyakit hati kita ini, maka sesusah itulah kita mujahadah. Hati kita nak tamak, hati kita nak halabo, Masya Allah, maka kita perlu mujahadah yang sungguh-sungguh. Kecuali hati kita ni hampir baik, kita kata, maka mempermudahkan kita mujahadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila orang memahami makna ini, maka kita ambil peluang. Sebab yang namanya muraqabah kepada Allah itu tak ikut masuk. Bila masuk, bila muraqabah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kereta, masuk naik motor, masuk pergi mengacal, masuk pergi apa, Masya Allah, sentiasa hati kita muraqabah dia. Tidak dibenarkan Allah Taala membenarkan, mengalu-alukan. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan bagaimana orang yang mempunyai hati, mata hati yang jernih, bagaimana keadaan orang yang ada ulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang dapat hati ulul albab itu bagi macam mana orang dia? Orang dia adalah alladzina yadhkuruna Allah, mereka itu mengingati Allah qiyaman, ketika berdiri, wa qu'udan, ketika duduk, wa 'ala junubihim, dan kita berbaring. Kita yang tak nak mujahadah, kalau kita mujahadah, Allah Ta'ala permudahkan kita. Kita tak nak mujahadah, kita biarkan hati kita. Bila Masya Allah dalam solat itu tetap sepatutnya ingat Allah SWT. Tapi dah keluar solat saja, dah hati kita dah meliar, dah kelain kita biar saja. Jadi rugi. Sebab itu dikatakan bahawa mereka itu muraqabah akan Allah Subhanahu Wa Taala ala dawam, sentiasa. Ala dawam. Dan berpaling daripada dunia bintamam. Maka barang siapa tidak melihat segala yang berlaku atas segala makhluk itu perbuatan Allah, maka tiadalah padanya kamal tauhid. Jadi kesempurnaan tauhid ini
Masa bila kesempurnaan tauhid ini? Bila kita mengingati Allah pada setiap makhluk. Masya Allah, itu sempurna tauhid kita. Kita melihat makhluk saja, maka kita ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sempurna tauhid dia. Ataupun bahasa yang lebih mudah, sempurna cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya kita melihat sesuatu, kita ingat Allah, bermaksud sempurna ta'alluq hati kita kepada dia. Sebab tidak ada suatu makhluk ini kecuali ada tandanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap makhluk yang wujud, di sini adanya iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang ada kat sini pun adanya iradah Allah, adanya kudrah Allah dan sebagainya. Jadi orang yang sentiasa ingat kepada seseorang, maka dia tak akan melupakan orang itu sekiranya di hadapan dia ada sesuatu yang berkait dengan orang itu. Seorang amak, dia tak akan boleh melupakan anak dia. Sekiranya di hadapan dia semua ada anak yang punya. Basikal anak yang, baju anak yang, mainan anak yang. Mana mungkin amak tadi lupa kepada anak dia. Setiap kali dia memandang sesuatu yang kaitan pada anak dia, mainan anak dia, maka ketika itu dia melihat bukan mainan tu, jadi dia ada anak. Mungkin anak ada dah tak ada, meninggal dunia, walinya itu adalah meninggal. Contoh, seorang ibu yang kasih pada anak, bila meninggal anak, maka tinggallah dalam rumah itu segala yang dipunyai oleh anak dia. Baju anak, mainan anak, basikal anak. Jadi bagaimana keadaan? Tidaklah si ibu tadi melihat permainan itu kecuali yang dipandang adalah anak dia. Dia tak ada juga. Boleh kau mak dipandang basikal tu? Jual ke basikal ni? Tak lawa dah. Mana mungkin kalau si ibu yang menyayang anak dia pandang basikal dan tak basikal dia? Mana mungkin. Kalau si ibu tu sangat menyayang anak dia, nampak basikal, dia nampak ada anak dia. Meleleh matur. Nampak baju anak, meleleh matur dia. Yang ayah pandang tak ada apa-apa orang. Ayah tak berapa nak ingat anak dia. Begitulah. Seseorang yang kuat ingatan kepada Allah, maka tidaklah dipandang sesuatu kecuali dia yang dipandang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebabkan hati kita tidak kuat cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab itu kita tak teringat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mana kita memandang makhluk-makhluk ini. Maka orang yang teringat kepada Allah, bila terlihat makhluk, teringat Allah, maka disebut itulah Allah yang mencapai kamal tauhid. InsyaAllah, kamal tauhid. Dalam kitab membahas tentang kamal tauhid ini. Kalau kita nak mengaji, tak nak mengaji, nak macam mana? Kita nak ambil faham, tak nak faham, nak macam mana? Ulama kata kamal tauhid itu apa? Kamal tauhid adalah tidaklah kita terlihat makhluk, betul kita ingat Allah Ta'ala. Hujan turun, Masya Allah, Allah Ta'ala turunkan hujan. Ada kata-kata punya tu. Ingat pada dia kan. Dapat rezeki, Alhamdulillah Tuhan beri rezeki. Itu makna kata, ada kata dia. Dapat duit, Alhamdulillah rezeki Allah Ta'ala beri rezeki. Dapat jodoh, Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi jodoh. Jodoh habis pula, sabarlah. Jodoh Allah Ta'ala takdir tak ada jodoh. Semua ada kaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermaksud kalau begitu dikata kamal tauhid. Sempurna tauhid dia. Kenapa sempurna tauhid? Sebab semua tu balik ke dia. Tauhid mana mengesahkan dia. Semua balik ke dia. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut dalam Al-Quran tentang itu. Semua yang berlaku, semua adalah takdir, iradah, kudrat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka katanya segala yang berlaku tiadalah barang siapa tidak melihat, dia kata, barang siapa tidak melihat segala yang berlaku atas makhluk itu adalah perbuatan daripada Allah, maka tidaklah sempurna tauhidnya. Kamal tauhidnya. Kerana orang yang kamal tauhid itu, orang yang sempurna tauhid itu, yaitu tiada dia melihat suatu perbuatan, malaikat perbuatan itu datang
daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada Maula, daripada Allah Subhanahu wa taala. Datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Sebab kita banyak muraqabah pada Allah Subhanahu wa taala, banyak ingat pada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita akan memandang Allah Subhanahu wa taala pada setiap kejadian, pada setiap makhluk, hatta pada diri kita sendiri pun ketentuan takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Ingat Allah Subhanahu wa taala pada setiap makhluk. Kenapa? Sebab kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang mencintai seseorang sudah pasti akan teringat pada dia. Maka katanya, maka jadilah orang itu kamal tauhid. Wallahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.